Hai, Assalamualaikum. Uh, Hari ni ada perkongsian yang mungkin ramai yang tak tahu dan mungkin ramai yang tahu, dan saya nak cerita ni kisah benar lah. Nak tahu ceritanya? Uh, Komen lah sikit nak tahu. Okay, bagi yang masuk ni baru masuk, boleh komen, uh, komen saya nak tahu. Bagi yang baru nak tengok, klik like dulu, klik share, share lah dekat wall masing-masing. Okay, benda ni saya nak, benda-benda penting kepada orang yang belum beli rumah. Benda ni sangat-sangat penting untuk anda tahu. Okay, bagi newbie lah katakan, newbie beli rumah kan, tak pernah beli rumah lagi kan. Maklumat ni, info yang saya nak sampaikan ni adalah benda yang sangat penting sebenarnya. Okay, kalau anda tak prepare benda ni awal-awal, apa yang kesan dia? InsyaAllah loan anda reject. Sebab tu penting benda ni. Kalau tak ambil alert benda ni, kalau tak ambil serius benda ni, for sure memang loan untuk lepas tu sangat-sangat susah lah. Okay, apa dia? Okay, perkongsian saya adalah tentang dokumen yang perlu anda sediakan untuk beli rumah. Okay, nak beli rumah kena ada dokumen. Kalau tak ada dokumen ni, bank pun tak nak anda punya apa, application. Dokumen tak ada, nak submit apa? Dokumen tak ada, macam mana nak bank nak beritahu pada anda kelaikan anda apa? Penting dokumen ni. Sangat penting, sangat penting. Okey. Yang ni saya nak fokuskan pada pembeli swasta. Siapa kat sini pembeli swasta? Cubalah komen kan, bagi meriah sikit saya punya post ni, saya punya video ni, supaya ramai lagi orang kat luar sana yang belum tahu tentang ni, supaya mereka ni dapat manfaat yang sangat besar lah dari apa yang saya nak share ni. Okay, clear? Boleh? Okay, sebelum tu, siapa yang belum kenal saya? Saya tuan punya kepada page ni lah, page Abdul Kahar Hero Hartanah. Kenapa Hero Hartanah? Saya pilih Hero Hartanah ni adalah saya nak anggap bukan saya yang hero hartanah. Saya nak bagi pada anda, kalau nak beli hartanah, pastikan jadi hero dulu. Hero dari sudut kewangan, hero dari sudut ilmu. Penting. Barulah boleh berjaya untuk beli hartanah. Boleh berjaya untuk beli property. Okay, jelas? Jelas? Faham? Okay. Take note, siapa yang nak dapat info ni lebih jelas, nak info ni kekal lama, ingat sentiasa, baiknya tulislah. Tulis. Sebab saya takkan tulis, saya akan share. Sebab benda ni saya dah biasa sangat share. Dah biasa sangat saya uruskan ramai pembeli-beli di luar sana. Dan saya tak nak benda ni berlaku, ataupun kesilapan ni berlaku pada pembeli-beli seperti anda lah, yang belum lagi apply loan. Tak nak kesilapan ni berlaku. Okay, supaya anda dapat memperolehi loan yang mudah daripada bank. Okay, utamanya untuk loan swasta, ini khas pada orang yang kerja swasta. Okey, apa dokumen yang diperlukan? Apa dokumen diperlukan untuk bank beri nilai kepada anda, nilai loan kepada anda? Okey, dia ada 6. Okey, 6. Ni bagi penjawat swasta. Saya tak cerita tentang penjawat awam ya. Penjawat swasta. Okey, penjawat awam pertamanya adalah kad pengenalan. Okey, ingat, take note. Yang pertama adalah kad pengenalan, IC. Salinan IC diperlukan. Diperlukan untuk banker. Okay, utamanya, kenapa banker perlukan IC ni? Sebabnya tunjukkan anda ni warga negara lah kan, warga negara Malaysia. Okay, sebabnya kalau bukan warga negara, tak layak mohon loan bawah daripada 600,000. Kalau dulu sebelum ni 1 juta kepada orang yang di luar, orang yang bukan warga negara. Loan yang boleh mereka buat adalah sebanyak 1 juta sebelum ni, tapi sekarang turunkan menjadi 600,000. Okey, baik. Okey, seterusnya. Okey, itu yang pertama. Perlu ada IC. Menyatakan anda layak untuk mohon pembiayaan untuk bank. Okey, mesti ada. Menunjukkan anda ni warga negara. Okey, dan satu lagi yang penting adalah IC anda tu. Sebab salah satunya bank nak semak anda punya sikris. Mereka ni, banker perlukan anda punya IC yang sebenar. Tapi jangan
boleh bagi salinan dalam bentuk photostat, ataupun sekarang lebih mudah, boleh melalui email, contohnya. Okey. Yang pertama tadi adalah kad pengenalan, mesti ada. Okey, apa dia pertama? Kad pengenalan. Okey, yang kedua apa dia? Yang kedua, benda ni sangat penting lah. Benda yang penting untuk melihat, banker nak melihat anda punya, banker nak tengok anda punya keupayaan untuk membuat pinjaman. Okey, apa dia? Payslip. Okey, payslip. Payslip ni ada dua kategori. Bukan dua kategori lah. Payslip ni ada dua pekerja yang akan ada, yang bank nak perlukan dua benda. Pertama, kalau gajinya gaji tetap, maksud gaji tetap ni, bulan pertama gaji sama. Contohnya gaji dia 3,000. Bulan pertama 3,000, bulan 2 3,000, bulan ketiga pun 3,000. Okey, ni penjual awam yang bergaji tetap. Okey, mereka ni bank nak 3 bulan minima payslip yang terbaru. Contohnya nak submit bulan 4. Nak submit bulan 4 mesti ada 3 bulan sebelumnya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Okey, jelas? Jelas ke jelas ni? Okey, seterusnya. Yang kedua, kategori kedua, penjual awam yang penjual swasta yang ada komisen. Gaji dia katakan bulan pertama 3,500. Bulan kedua 3,700. Bulan ketiga naik lagi 4,000. Bulan keempat turun pula jadi 3,000 balik. Jadi tak konsisten. Sebab apa tak konsisten? Kalau tak konsisten tu sebab dia sebabnya tak ada, dia ada komisen. Dia dapat komisen, dia dapat tambahan OT. Okey, yang ni memang akan berlaku tak tetap lah. Bila tak tetap, bank nakkan 6 bulan punya payslip. Tak boleh 3 bulan. Macam tadi sebelum ni, yang bergaji tetap perlukan 3 bulan saja, tapi yang tak tetap ni, yang berubah-ubah ni perlukan 6 bulan. Okey, kalau dia submit bulan 7, dia kena ada start pada bulan 1 Januari sampailah bulan Jun. Mesti ada payslip tu. Okey. Dalam payslip tu ada apa? Macam saya ceritakan sebelum ni, dalam tu ada gaji pokok dia, apa allowance dia, commission, OT kalau ada. Okey, allowance ni kadang-kadang allowance-nya berubah-ubah. Kalau berubah-ubah kena submit 6 bulan juga payslip. Okey, tapi kalau allowance itu allowance tetap 3 bulan je. Okey, 3 bulan saja diperlukan. Okey, boleh. Kena tahu anda ni kerja gaji tu tetap ke berubah-ubah. Kalau berubah kena sediakan berapa bulan? 6 bulan. Kalau tetap cuma 3 bulan. Okey, clear? Clear ke clear ni? Faham ke faham? Okey, jelas? So ada 2 dokumen. Ada 6 dokumen, so ada 4 dokumen lagi. Apa lagi? Okey, yang seterusnya nombor 3 adalah anda punya account saving. Okey. Kenapa bank nak tengok account saving? Okey. Bank nak tengok account saving, maksudnya betul ke gaji yang anda dapat tu masuk ke akaun anda sendiri, masuk ke akaun simpanan anda sendiri. Bank nak tengok betul ke. Kalau katakan gaji anda bersih anda, tolak lepas tolak KWSP, SOCSO dan sebagainya, bersih anda mungkin RM3,333 katakan. Ada sen lagi, 10 sen contoh. Okey, yang tu bank tengok masuk tak ke dalam akaun bank. Bank nak tengok rekod. Tak apa, bank nak tengok penyata akaun simpanan ni sebabnya tak nak ada manipulasi. Kadang-kadang ada sebuah company ni, dia nak dapatkan loan juga, dia create, dia cipta, dia reka gaji, payslip, nak manipulasi lah. Jadi bank tak nak benda tu berlaku. Jadi benda yang mensecurekan bank daripada dapat pembeli yang tak berhati ataupun cuba nak menipu ni, bank nakkan penyata akaun simpanan anda. Selama berapa? Kalau gaji tadi 3 bulan, gaji tetap nak 3 bulan punya payslip, so penyata akaun pun nak 3 bulan. Okey.
Clear kat situ? Okey. Kalau gaji dia 6 bulan tu tak konsisten, berubah-ubah, dia perlu sediakan 6 bulan juga penyata akaun simpanan dia. Clear tak ni? Faham? Jelas? Jadi dah faham dah kenapa perlu ada benda ni. Bank tak nak ada manipulasi. So pastikan semua gaji anda tu tepat. Dapat gaji sebanyak ni, masuk ke akaun banyak ni. Dan satu masalah yang saya selalu jumpa juga, ada syarikat, setengah syarikat ni, dia bayar bukannya transfer ke akaun, dia bayar cash. Ni masalah. Kalau cash, bank tak ada rekod. Bila kita dapat cash, kita tukar kerja, dapat cash, duit yang kita ada tu dah guna terus. Bayar duit tol lah, duit makan lah. Balance ni tinggal daripada 3,000 kata kan dapat cash, tinggal 2,900, 2,800. So mana 2,000 ni? Kan kita dah masuk balik pada akaun simpanan kita dah ada beza kat situ. Dah ada beza 100, beza 200. So tak tally. Bila tak tally, bank automatic reject. Okay. So bahaya kat situ. So kalau katakan cash, dapat cash, pastikan anda bank in dulu. Kalau bank in tu dengan sen-sen pun bank in kan lah. Pergi counter, masukkan dengan sen-sen sekali. Okay. Masukkan bank in dulu. Jangan guna. Selalu ramai orang dah guna. Bila dah guna tak salah lah. Bank reject, jangan salahkan bank lah. Sebab anda yang tak faham macam mana nak bagi dokumen yang betul pada bank. Okay. Sekarang clear tentang penyata akaun. Dapat cash, bank in dulu. Jangan guna. Lepas tu keluarlah perlahan-lahan. Janganlah sampai dapat cash, simpan kat bantal, dalam bantal. Bantal bilik tidur. Susah lah. Kan? Okey. Tadi ketiga, yang seterusnya keempat. Keempat adalah KWSP. Okay, KWSP sangat-sangat penting. Okay, sangat-sangat penting. Sebab apa? Itulah salah satu bukti yang menunjukkan syarikat yang kita tempat kerja tu stable, boleh bayar KWSP. Itu juga bank nak nilai. Kalau tak boleh bayar KWSP, something wrong tu company tu. Sebab kan ikut akta kerja pun, memang pekerja akan dapat akan mencarum ke dalam SP. Sebahagiannya daripada pekerja sendiri, sebahagiannya daripada majikan, syarikat lah. Syarikat akan keluarkan sebahagiannya dalam bentuk KWSP, caruman KWSP. Sebab tu untung mencarum dalam KWSP. Sebagai pekerja, kita dapat extra lagi sebenarnya, extra income daripada KWSP. Bukan sekadar potongan daripada kita je, potongan daripada majikan juga, majikan bagi. So extra, lebih kurang 11%. 11%. Kalau anda gaji 3,000, anda akan dapat extra daripada company juga hampir 330 ringgit. Banyak tak? Banyak tu. Kalau tak mencarum, rugilah. Okay, tu penting. Bank nak tengok tu. KWSP mesti ada. Menyatakan kita ni, menyatakan tempat kita kerja tu stable untuk bayar kita punya KWSP. Kalau company tak buat, minta company buat. Okay, minta company tempat kita kerja tu buatkan untuk kita, suruh kita apply. Pastikan minima pun kena ada 6 bulan mencarum KWSP. Okay, clear? Boleh? Faham? Jelas tak ni? Kalau tak jelas, komen, boleh komen, nanti saya jawab. Okay, saya jawab, InsyaAllah. Tapi janji komen lah. Tak komen mana nak jawab? Okay, komen. Okay, apa lagi? KWSP. Itu yang keempat. KWSP mesti penting. Lagi satu bagusnya KWSP, kenapa? Kalau kita nak beli rumah subsale, rumah subsale ni perlukan 10% pada harga rumah. Contohnya harga rumah 300,000, kita perlukan 30% sebagai down payment, deposit. Deposit ni lah kita perlu bayar kepada owner untuk beli rumah subsale. Dan loan yang kita apply, yang bank tawarkan sebanyak 60%. So mana dapat 10%? 10% tu kadang-kadang datangnya daripada KWSP. Jadi siapa yang tak ada KWSP, saya boleh katakan malang lah. Malang kalau tak ada KWSP. Sebab tu penting ni KWSP. So kita boleh beli rumah second,
Yang mana owner jual, kadang owner lantik ejen untuk dijualkan, dan kita nak beli melalui ejen tu, kita kena bayar 10%. 10% tu adalah duit daripada harga rumah. Harga rumah RM300,000, harga rumah RM300,000, RM30,000 itu 10% adalah untuk bayar sebagai deposit. Kemudian kita apply loan sebanyak 270. 270 adalah loan. Itu anda kena faham. Okey. Sebab tu pentingnya ada KWSP. Sebab kalau kita nak harapkan kita simpan sendiri, minta maaf, memang tak ada lah. Saya faham sangat. Saya pernah ramai yang saya handle, semua rata nak 100%. Nak ada, cik ada simpanan? Maaf, saya tak ada. Itulah yang selalu saya hadapi. Sayanglah. Sebab kita kalau ada 10% kurang kita punya installment tu yang kita bayar pada bank tu dapat rendah lagi. Sebab kita apply loan sekadar 90% saja, bukan 100%. Lepas tu biar kita ni berjimat dengan adanya simpanan. Kadang kita nak simpan sendiri susah kan. Jadi cara lain adalah melalui KWSP. Okay, jangan lupa simpanlah KWSP. Carumlah dalam KWSP. Walaupun anda sekarang ni kerja sendiri sekalipun. Okay. Itu yang keempat. Okay. Yang kelima adalah penyata EA. Okay, bagi orang yang kerja swasta ni ada penyata EA. Penyata EA ni adalah penyata cukai yang dibayar oleh kita lah sebagai pekerja kan, kepada LHDN. Penyata EA ni biasanya akan dikeluarkan oleh HR bagi company Sdn Bhd. Time ada pening, pergi cari HR, pergi tanya. HR ni human resource lah. Selalunya company Sdn Bhd ada human resource, minta dekat kerani ke admin ke, minta dia penyata EA ni. Okey, penyata EA tu dalam tu apa dia bendanya? Dia menunjukkan gaji tahunan berapa, kalau ada bonus dalam tu berapa. Kalau ada bonus ni lah antara benda yang bank nak tahu. Bank nak tahu ada bonus. So kalau ada bonus ni pun boleh menyumbang untuk meningkatkan anda punya kadar loan. Kalau tak ada bonus mungkin dapat 270 je loan, 270,000 saja. Tapi tambah dengan bonus yang ada tu, mungkin bonus pula bank kira satu bulan, maksimum 2 bulan yang banker akan ambil. Kalau kita terima bonus tu sampai 6 bulan lah kan, company besar terima 6 bulan, bank tak ambil sampai 6 bulan. Bank ambil maksimum 2 bulan sahaja. Jadi daripada situ bonus tu lah boleh menampung balik kita punya kelaikan, tambah kelaikan. Kalau sebelum ni 270,000 je layak, tambah dengan bonus layak jadi 300,000. Tu penting tu. Sebab tu kena ada penyata EA. Okey. Minta kalau tak ada HR, minta bos sediakan, minta majikan sediakan benda tu. Okey. Clear? So far clear tak apa yang saya sampaikan ni, apa yang saya beritahu anda ni? Clear tak? Okey, clear. Itu nombor 5. Seterusnya nombor 6. Nombor 6 adalah surat pengesahan jawatan. Surat ni mengesahkan bahawa surat ni sebenarnya surat yang latest lah. Surat yang terbaru. Kalau anda pernah dapat dulu tahun lepas, pastikan nak apply loan, dapatkan yang latest. Maksudnya tahun terkini. Gunakan tahun terkini, sebabnya bank nak tengok anda punya jawatan dalam surat pengesahan tu, dia ada nyatakan anda punya nama, okey, anda punya jawatan terkini dan juga gaji sebenar, gaji terbaru anda. Untuk mengesahkan bahawa betul ke gaji anda yang payslip anda tu betul. So siapa nak mengesahkan? Majikan lah yang akan mengesahkan. Melalui apa? Melalui surat tadi. Okey, jelas? So penting. Ada 6 benda tadi. So benda ni kena prepare. Kalau anda nak buat loan bank, benda ni prepare. Saya selalu uruskan buyer saya. Ramai masa nak apply rumah barulah nak buat. Bila kita suruh sediakan, tangguh, pending. Benda boleh settle sebulan, tak sampai sebulan pun. Benda tu kalau fokus buat, sehari boleh siap dah, insya-Allah. Siap semua benda, semua dokumen tu. Tapi sebab
Sebab tak buat, ilmu tak ada siapa yang nak bagi kesedaran, tak ada siapa nak sampaikan benda ni. Semua ambil tenda. Jadi benda tu pending. Dan last, siapa yang lambat ni, booking dia cancel, terminate, developer terminate, masuk booking orang lain, melepas rumah. Rumah yang patutnya kita punya, sebab kata kita lambat buat dokumen, kumpulkan dokumen, orang lain yang dapat. Sayang kan? Salah siapa? Salah sendirilah kan. Jadi jangan ulang benda yang salah. Jadi saya nak, kalau anda pun nak submit loan dengan saya, nak submit loan, nak cari rumah melalui saya, pastikan standby benda ni. Okay? Senang. Saya senang, anda senang. Dapat rumah cepat. Dia dapat rumah cepat, dapat pembiayaan cepat. Dah confirm dah rumah yang anda nak beli tu anda dapat, insyaAllah. Anda dah standby dah, memang melayakkan anda dapat rumah ni. Sebab dokumen lengkap. Penting dalam beli rumah ni sebenarnya bukan booking. Walaupun anda duit booking anda boleh sediakan RM10,000 saja pun untuk bayar dam kan, booking, tapi tak bermakna application anda diterima. Yang paling penting adalah dokumen. Dokumen paling penting. Duit booking banyak mana, dokumen tak mana, tak silap kena terminate anda punya application. So baiknya dokumen kena ada, duit booking pun kena ada jugalah. Penting juga. Jadi buat simpanan lah, mungkin RM1,000, mungkin RM3,000 untuk booking. Jadi mana dapat? Simpanan lah. Saya dah banyak kali ingatkan kepada ramai follower yang dalam page saya ni, supaya banyakkan buat simpanan. Jangan tunggu sampai apa? Sampai sangat memerlukan barulah nak kumpul simpanan. Macam time COVID ni boleh dapat moratorium. Gunakanlah kesempatan ni untuk kumpulkan simpanan. Okay, kumpulkan simpanan. Dengan simpanan itulah anda boleh cover untuk hidup 6 bulan kalau tak kerja lah kan, buang kerja ke. Itulah fungsinya. Itulah fungsinya simpanan. Okay, clear? Saya betul-betul nak bantu anda untuk dapatkan rumah pertama tahun ni. Saya nak cerita kepada anda tentang, kalau anda yang lulus kajian, lulus swasta. Pada masa ni saya ada beberapa projek di Subang. Saya ada beberapa projek saya ada listing di Seremban lah. Di Seremban yang rumahnya sekitar 200,000 ke 400,000 untuk rumah landed. Bagi anda yang duduk di KL, takkan jumpa harga rumah sekitar 200,000 ke 400,000 landed. Yang anda akan jumpa adalah apartmen, kondo. Kan? Nak tak rasa supaya dapat beli rumah di jauh sikit lah, di Seremban. Seremban bukan jauh sangat sekarang ni, ulang-alik setengah jam 40 minit, benda biasa. Tapi kita nak rumah yang lebih selesa. Kita nak rumah yang ada guard ke kan, ada apa lagi, ada facility sikit, ada landed. Dan korang beli landed ni, benda yang kita selalu fikirkan adalah parking lah. Parking depan rumah, muat 2 biji kereta. Tak nak ke macam tu? Kalau apartmen, kondo, kadang yang ada satu rumah, satu parking. Rugilah, sayanglah kita ada 2 biji kan. Ramai orang ada sampai 2 biji kereta sekarang ni, zaman sekarang ni. Rumah satu. Okay, bila rumah satu, parking pula luas, boleh isi 2 biji kereta. Yang mudahnya rumah apa? Landed lah kan. Dan satu lagi, bila rumah landed, kita kita ada ruang kita sendiri, privacy sikit lah dibanding apartmen. Apartmen ni semuanya berkumpul dalam satu tempat, padat. Nak keluar parking tu sendat. Jam, nak pergi kerja jam, balik jam. Tapi rumah landed tak ada masalah, tak ada isu tu lah. Okay. So ada tak perancangan tu nak dapatkan rumah di KL, rumah di Seremban? Dapat rumah Seremban, dapat rumah landed
daripada beli rumah di KL dengan harga yang sama landed di Seremban ni, orang kata beli di Seremban. Saya ada beberapa listing yang owner nak jual. Kalau anda minat, aku kata saya nak bantu anda. Tinggalkan nombor kontak, ataupun jangan tinggalkan nombor kontak sebabnya banyak scammer. Saya tak syorkan. Tapi bagusnya anda hubungi direct saya. Cik, saya nak rumah di sekian-sekian. Dia tak bajet sekian-sekian. Tanya lah. Tak tanya mana tahu. Kan? Saya boleh bantu anda dapatkan rumah di sini. Orang KL bulang di Seremban tu perkara biasa, perkara normal. Sebabnya masa datang pun dah pencen esok, mungkin umur 50 tahun, umur 60 tahun, takkan nak berada di KL lagi dengan jam. Saya sendiri tak duduk di KL walaupun saya boleh duduk di KL. Sebab benda yang memberi saya emosi sangat tak bagusnya adalah jam. Buang masa, banyak buang masa. Patutnya masa yang kita ada tu untuk boleh digunakan untuk family time. Takkan nak balik kerja pukul 6 keluar pukul 8 sampai rumah. Bila masa family time kita dengan anak-anak isteri, dengan anak, dengan isteri. Kalau lelaki lah, kalau wanita dengan anak especially. Nanti anak dia kata, mama, papa, kenapa late lambat ambil adik. Semua tu kan akan jumpa nanti. Kita akan beri emosi pula pada anak-anak. So kalau kata anda serius nak bina satu family yang ceria, yang bahagia, landed lah pilihan dia. So jangan risau tentang jauh jarak tu. Bagi lelaki naiklah motor kan, naik motor. Tak pun nak datang, carilah kerja dekat Seremban. Banyak je peluang kerja kat sini. Okey. Sekarang itu perkongsian saya. Sangat manfaat. Tolong share. Tolong share. Okey, komen. Terima kasih. Maulah saya rasa gembira nak share lagi. Nak share perkongsian apa lagi depan ni. Ramai lagi orang boleh beli rumah. Saya nak target supaya saya bantu ramai lagi untuk orang beli rumah pada tahun ni. Sekarang kita bulan 8 dah. Kita ada lagi 2 bulan lagi. Lagi 4 bulan mengakhiri tahun 2020. Saya dah bantu sebolehnya. Mungkin ramai lagi 20 orang, 30 orang lagi untuk beli rumah tahun ni. Nak tak saya bantu anda? Sekarang ni fan pun ada 10,000. Maksudnya saya nak handle semua pun tak boleh. Kan? Jadi anda betul-betul serius nak beli rumah tahun ni, nak saya bantu dapatkan rumah, kontak saya. Macam mana saya boleh bantu anda? Okey? InsyaAllah nak cari rumah baru ke, nak cari rumah second ke, InsyaAllah saya boleh bantu anda. Yang penting anda percaya di anda boleh beli rumah. Itu yang penting. Apa step yang saya kongsikan, amalkan. Amalkan, buat, praktikkan. Itu tugasan anda pula. Saya dah sampaikan. Kalau anda tak buat, tak ada tindakan kepada anda, minta maaf lah. Tak pek dia nak nolong nampak cakap negori lah kan. Kita ni orang, saya ni orang Negeri Sembilan. Itulah saya sampaikan. Okay, semoga manfaat. Semoga apa yang saya kongsikan ni beri kebaikan kepada semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Semoga selamatlah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.